إلى هدف النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau serta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan syukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dapat berhimpun pada malam ini tuan-tuan, dengan satu tujuan untuk kita sama-sama melihat ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan untuk kita tatap semuanya, untuk kita ambil pengajaran dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kerana kita sering memerhati ayat Quran ini tuan-tuan, menjadikan kehidupan kita lebih berkat di dunia ini dan insya-Allah mudah-mudahan selesa di akhirat. Allahumma amin. Okey tuan-tuan, kita hari ini kita mula pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima daripada surah At-Tariq. Ayat yang kelima daripada surah At-Tariq. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-82. Muka surat 82. Ayat 5 surah At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة
سماعة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم yanzur nun mati bertemu dengan za. Ini ikhfa hakiki. Kerana za tu salah satu daripada huruf ikhfa yang 15. Maka kita kena baca dengan dengung, iaitu menyembunyikan bunyi nun ke dalam huruf za. Fal yanzur. Sebut nun campur dengan za. Macam nak sebut za tapi tak sebut lagi. Fal yanzur. Dengan baca fal yanzur. Itu nun yang berdengung. Itu bukan ikhfa. Ikhfa ni dia nun tu sembunyikan dalam za. 2 harakat. Atau yang tak berapa nak mahir hukum tajwid, dan banyak kali kita sebut, cukuplah dia pandang kaedah tulisan Resam Osmani ni. Semua nun yang mati, yang tiada tanda mati di atasnya, hendaklah dibaca dengan dengung, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Okey. Fal yanzuril insanu. Insanu sama dengan yanzur. Ikhfa hakiki. Cuma bezanya di sini nun mati bertemu dengan sin. Yang pertama tadi nun mati bertemu dengan za. Mimma khuliq. Mim yang bersabdu. Semua mim yang bersabdu dalam Quran kita wajib dengung qadar 2 harakat. Mimma khuliq. Khuliq qaf mati itu qalqalah. Qalqalah kubra. Kita kena baca kuat sikit dia punya qalqalah, detakkan khuliq. Bezanya kalau huruf yang di hujung ni yang berbaris ni kita matikan. Kalau ada sabdu, dia kena lambat sikit. Macam perkataan amma ja'aka minal haqqi. Kita kena lambatkan sikit sebab ada sabdu kan. Amma ja'aka minal haqq. Sebab sabdu tu haqq. Yang ini tak ada sabdu. Dia tak boleh baca mimma khuliq. Dia tak boleh. Dia kena segera bunyi dia. Mimma khuliqa. Itu. Khuliqa mimma. Nun mati bertemu dengan mim. Ini idgham ma'al gunnah. Kerana mim huruf adalah merupakan salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah yang 4. Ya, waw, mim, nun. Kita kena dengung qada 2 harakat. Yang tadi izhar, yang ini ikhfa. Yang ni idgham. Jadi idgham maksudnya masukkan. Ikhfa sembunyikan. Jadi bila sebut idgham ma'al gunnah, masukkan iaitu bunyi mim ke dalam huruf mim. Jadi nun tu hilang. Bunyi nun ke dalam huruf mim. Dia tak bunyi minma. Dia akan jadi mimma. Mimma'in. Ini man wajib muttasil. Kalau huruf man, alif atau waw atau ya yang mati bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan macam ini, ma'in, itu man wajib muttasil. Atau dulu saya sebut, kalau nak kenal mat wajib ni, kok ada tanda panjang, hamzah tak ada rumah hamzah tu. Dia bukan atas halif atau bawah halif. Itu mat wajib tu. Dia apa ni? Dia apa? Kita khabar ni 9 tu. Dia tunggal ke? Dia tak ada rumah lah. Ada istilah yang selalu mak kita pakai. Dia terkonteng-konteng di situ. Terkonteng-konteng kan di situ kan. Dia terkotul di situ. Dia tak ada rumah. Jadi senang faham kan. Terkonteng-konteng tu maknanya tak ada rumah lah.
Sebatang kara dia tuan dia. Dia tak ada rumah yang itu mak wajib. Kalau hamzah tu ada rumah kan, biasa alif dah jadi rumah dia. Yang itu majais. Ma in dafiq. Baris dua di bawah bertemu dengan dal. Itu hukum dia ikhfa hakiki. Ataupun dulu kita dah sebut setiap baris dua di atas atau baris dua bawah, kalau kedudukan baris atas bawahnya tidak selari macam ini, itu tanda dengung, kalau kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Maknanya kalau selisih baris itu macam ni kena dengung tu. Ma il dafiq. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Lebih kuranglah. Sadaqallahul azim. Jadi ilmu tajwid ni tuan-tuan, dia wajib diamalkan ketika kita membaca. Kan belajar tu fardu kifayah. Tapi nak baca Quran wajib dengan ilmu tajwid tu. Okey tuan-tuan, itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok dari sudut tafsiran. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan daripada apakah dia diciptakan. Allah Ta'ala suruh kita tengok, perhatikan kita ni daripada apa Allah Ta'ala cipta. Yakni kemudian Allah menyuruh manusia itu supaya memperhatikan asal kejadiannya dengan menggunakan akalnya untuk memikirkan betapa kekuasaan Tuhan yang menciptakannya, dari apakah dia dijadikan, dari apakah dia dijadikan. Jadi ayat tu sampai situlah penerangan Ustaz Maksud Haji ni. Ayat 5 ni Allah Ta'ala suruh kita tengok kita ni daripada mana Allah Ta'ala ciptakan. Guna supaya kita sedar diri. Dia nak beritahu kita ni bukan orang hebat. Kita manusia ni memang Allah Ta'ala pilih sebagai khalifah atas muka bumi ni. Kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebegitu banyak makhluk Tuhan atas muka bumi ni. Ada jin, ada macam-macam lagi, pokok, gunung, ganang, burung, gajah, haiwan-haiwan besar lain tu Allah Ta'ala pilih manusia jadi khalifah. Walaupun kita ni khalifah, orang yang diamanahkan untuk memakmurkan bumi ni, kena ingat juga, jangan jadi jobo. Kau kita jadi khalifah, tengok kau tu daripada mana. Kan? Daripada mana kita ciptakan tu. Kata Imam Qutubi dekat sini, iaitu Allah, wahai anak Adam, Allah Ta'ala suruh kita tengok sebagai satu nasihat kepada manusia supaya melihat sehingga asal kejadiannya, sehingga dia mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu qadirun ala i'adatihi wa jazaihi. Dia suruh kita tengok punca daripada mana kita dijadikan, macam mana kita dijadikan ni, kerana sehinggalah tujuannya supaya kita akhirnya tahu bahawasanya Allah itu qadir, berkuasa untuk mengembalikan kita kembali setelah kematian, wa jazaihi, dan dia berkuasa juga untuk memberikan pembalasan kepada kita semua. Maka hendaklah manusia itu beramal bagi hari dibangkitkan kembali nanti. Bagi hari dibangkitkan kembali nanti. Allah Ta'ala kata, tengok. Manusia hendaklah tengok daripada apa? Allah Ta'ala sendiri jawab, khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan daripada air yang terpancar. Air yang terpancar. Ada kaitan dengan ayat 7 tu. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada lelaki dan perempuan.
Ha. Tuhan menciptakan, dari apakah dia dijadikan? Kita baca apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji sebelum kita melihat tafsiran daripada Imam Qurtubi. Kata Ustaz Ahmad Sun Haji, jawabnya dari air mani yang terpancar, terbit dari tulang sulbi dan tulang dada orang lelaki. Tulang sulbi ni tulang belakang, tulang punggung, tulang belakang. Sulbi, belakangan, tulang belakang. Sini sebut zuhrun, maknanya belakang lah. Tulang belakang kita ni. Wah, itu orang putih tak dapat nyambut dah. Manduan dia cakap orang putih apa? Bawah? Berbolit lidah nyambut Yes, not right saya tahu. Jadi daripada tulang sulbi dan tulang dada orang lelaki dan orang perempuan, iaitu benih untuk menciptakan manusia apabila keluar dari kedua belah pihak dan dikandung dalam rahim wanita. Jadi maknanya nak jadi kita ni, dia bukan boleh seorang-seorang jadi. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita berpasang-pasangan, lelaki pasangannya perempuan. Jadi pertemuan benih sperma lelaki dengan ovari ke ovum? Ovari kan? Jadi ovari ke ovum? Dua menatang tu apa benda tu? Dah ngaji sains lupa dulu tu lah. Habis macam tu lah kan? Bertemu dalam rahim, maka jadilah manusia. Kesimpulannya, bahawa wujudnya anak terbentuk dari air mani orang lelaki. Keluarnya terpancar mengandungi sperma yang hidup. Bentuknya sangat halus. Tidak kelihatan kecuali dengan menggunakan alat pembesar. Mikroskop. Menatang apa maksudnya? Pandang tu yang apa tu? Teropong tu. Ingat mikroskop ni, ingat Wan saya loh. Dia pergi cek mata ke hospital. Itu tanya dia mak saya balik. Apa dia buat tadi mak? Disuruh saya masuk ke bilik. Lepas tu disuruh saya letak dahi dagu ni dekat tompek tu. Lepas tu tiba-tiba dikompas saya mata mak dia. Kompas. Apa tu? Tengok kan? Saya dah terbahak dah. Lepas tu buat pawan. Dikompas saya mata wan tu. Apa kompas rupa yang kita biar. Orang tuanya bahasa dikompas saya motoran. Kompas yang tua tu kan yang arah jalan tu. Salah guna. Sperma tersebut merupakan haiwan yang berenang-renang untuk mencari matlamatnya sehingga bertemu dengan sperma yang setara dengannya daripada sperma atau sel telur perempuan. Apabila kedua-dua jenis sperma tersebut dapat bersatu, berlakulah persenyawaan. Saya tahulah kalau salah tuan bertuan sains. Sperma tu beribu-ribu tuan. Cari ovari dia perempuan pun beribu-ribu. Dia bukan main jumpa mana-mana ekor dah. Dia ada yang Tuhan dah tentuan gu. Dia jumpa gu itu baru dia jadi. Kalau tak jumpa gu kan dia sambang. Dia tak sambang lah istilah apa. Macam buah kelapa sawit lah. Yang tu, ya tuan. Kita memang golak-golak. Tapi itulah hakikatnya. Nak bagi jadi kita ni, dah beribu-ribu tu. Kok kita senang tuan, ni kau ambil lah kepadan dan mampu kita nak madan mana satu pula jadi kan. Allah Ta'ala dah tentuan. Sebab tu manusia ni bila jadi, dia hebat. Dia jadi daripada ribuan benih yang Tuhan lepaskan, ribu-ribu tu, dia yang hidup. Tuhan dah tentukan dengan seorang lagi, pasangan dia. Yang terjadi kita, manusia. Kan? Bawa sama-sama perasaan mak ayah. Hebat manusia ni. Tapi nak jadi macam tu, Masya Allah. Allah Ta'ala punya kerja. Bukan kerja kita tuan-tuan dan puan. Hebat. Walaupun beribu-ribu, habis banyak pun 6 je dalam sejarah khabar yang Saudi tu. Khabar 6. Yang kita pun baca tak tahulah kalau tuan nak jumpa khabar 2 boleh lah. Sebab saya hidup setakat ni yang khabar tu yang Saudi tu 6 orang. Daripada beribu-ribu tu 6 jadi. Sesuai Allah Ta'ala jadikan tu ikut kemampuan orang. Mana ada kambang sampai 30. Kan nak tikui. Kan? Tak ada orang 30. 6 tu sesuai lah perut orang Saudi, orang
Lepas tu Saudi tu orang Afrika dia gagah kan. Kita orang Melayu ni orang kata manjur. Disalin seorang je. Tapi kena jalan pelan-pelan. Kena pakai stukin, nanti bontan. Baik-baik jangan langgar bondol. Orang Masih tu pagi dia beranak, potang tu jenis ada. Enggak apa kain dah. Dia baru beranak begitu, potang tu jenis ada enggak kain. Tubuh dia kuat. So, orang Asia ni apa sikit kan, lemah lembut. Lepas tu orang Arab sebut, orang Malaysia ni ahsanun nas. Maksud dia sebaik-baik manusia. Orang Masih suka kan orang Melayu ni, dia kata sebaik-baik manusia. Lemah lembut orang ni, dia jenis kasar. Kita minta kat dia makan buah kurma muda tu, seorang tu, perempuan ni. Guru angkat saya, Arab tu dia baik-baik, dia ambil saya jadi guru angkat. Adalah anak-anak Anak tu kan makan, perempuan bukan kocik-kocik. Tak ada nak murad dah, sebab dah kira dia macam adik angkat lah kan. Sikit mesti tu. Dia baru dia umur 17-18 tahun lah, budak sekolah menengah tu. Saya minta kat dia. Idin ni Alil, minta sikit. Kau nak tu? Bukan dia turun bawah tu naik kat rumah kita, dia seorang tak patut turun. Naik. Nak tu, dia baik lontar-lontung pintu rumah saya. Tudung tu. Dia macam tu yang tu. Orang ajar tu. Tak ada, memang style dia macam tu. Entais pop tu. Kau nak baik tu, dia ambil tangkai tu, berbang, kelengang tu. Buah kurma muda tu, kono dinding. Style dia Arab. Jadi dia memang jenis kasar lah kan. Nak cerita tu, sekasar-kasar manusia pun sebenarnya dia diciptakan daripada zarah yang cukup halus, yang kita tak dapat pandang daripada mata. Allah Ta'ala nak picit masa tu mati, tak sampai tengok dunia. Tapi kita dilahirkan. Yang tu Allah Ta'ala suruh pandang. Kau ingat kau dah handal warna kau, jobo warna kau, dulu kau picit, kau lahir warna-warna, mati situ dalam paut dia kau mati. Tak dapat apa-apa pun. Tapi Allah Ta'ala takdirkan kita antara yang hidup daripada ramai-ramai. Yang ni yang Allah Ta'ala kata ni supaya manusia tahu Allah Ta'ala tu berkuasa mewujudkannya, mematikannya, kemudian mengembalikannya semula hidup. Adapun tulang sulbi, manusia itu berada di rangkaian tulang-tulang ruas, tulang belakang. Ini tulang sulbi lelaki. Dan tulang rusuknya pula ialah berada di permukaan dadanya, rusuk bahagian bawah. Air yang memancar, ma'in dafiq itu terbit dari pihak lelaki dan perempuan. Adapun air lelaki itu tersusun dari sperma, hayawanatun manwiyah, dan bahan cecair yang lainnya, bahan cecair lainnya diterbitkan dari buah. Apa pula nak sebut ni? I don't want to read it because the sound is not good to hear. Kau putih lagi ni. Understand lah, kami belajar macam komputer ni. Dengan izin ahli dewan lah. Dan cecair tersebutlah yang memelihara sperma itu. Macam mana cakap putih lah ini. Dan cecair tersebutlah yang memelihara sperma itu berkeadaan tetap hidup tanpa adanya cecair tersebut tidak akan berlaku persenyawaan. Allah Ta'ala dia set itu punya kejadian tuan-tuan. Masya Allah. Imam Qurtubi sebut, mimma ukhuliqa mimma indafik, dia diciptakan dari air yang terpancar. Disebut di situlah maksudnya air mani benih lelaki yang air masbubun fir rahim. Dia dituangkan oleh Allah. Allah Ta'ala kata dia tuangkan ke dalam rahim isteri. Dituangkan dalam rahim isteri. Di mana air tu keluar, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Keluar dari tulang sulbi dan tulang dada, lelaki dan perempuan. Tulang sulbi dan tulang dada, lelaki dan perempuan. Kata Imam Qurtubi kat sini, tulang sulbi ai zahrun, belakang. Ini yang menarik. Yakhruju min baini sulbi. Sulbi ni tulang apa tu? Sulbi lelaki. Wa taraib iaitu sadr. Ia mawdi'il qiladah min as-sadri. Maksudnya benih orang lelaki dia keluar daripada tulang sulbi. Benih orang perempuan dia keluar daripada taraib. Taraib ni untuk orang perempuan. Orang lelaki ni sulbi. Sulbi tulang sulbi lah, tulang belakang. Taraib ni aisad, dada. Iaitu katanya di mana tulang dada ni? Iaitu di tempat letaknya qiladah ni rantai. Mana dua ni? Dada orang perempuan tengah-tengah ni.
Itu kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih di sini. Itu kata Ibnu Abbas. Wa minhu qaulul Abbas. Jadi kata Al-Abbas, taraib ni iaitu berada di antara dua dada orang perempuan. Bahagian dada sini, tempat kalung ni terletak, di situlah katanya dibahaskan oleh Imam Qurtubi ni, katanya keluarnya benih orang perempuan. Wasulbi minar rijal, minar rajul, wat taraib minal mar'ah. Jadi sulbi ni tulang sulbi lelaki, taraib ni dada, tulang dada orang perempuan. Cuma kemudian ulama' dibahaskan. Sulbi-sulbi lah. Cuma taraib ni, ahli sains kat sini dia tengok ni. Apa maksud taraib tu? Kat mana tempat taraib tu? Pusat, tempat keluarnya benih bagi orang perempuan. Kata Ibnu Abbas, taraib maudhi'ul qiladah. Tempat tergantungnya rantai. Sini buah rantai, tengah-tengah ni. Macam kat sudu hati lah tu. Itu taraib, ulu hati. Kemudian ada juga disebutkan oleh pandangan yang lain, disebutkan oleh Ikrimah, Ad-Dhahhak mengatakan taraib ni katanya iaitu dia sebenarnya taraib ni keluar daripada yadain wa rijlain wal ainain. Siapa sebut? Qalahu Ad-Dhahhak. Kata Dhahhak, taraib ni bukan dada dia, tapi dua tangan, dua kaki dan dua mata. Cahaya-cahaya ni keluar daripada situ. Lantas ke rahim. Kata Dhahhak. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan bukan kat situ, kata dia. At-taraib wal jid. Jid ni maksudnya leher. Leher. Itu antara pandangan-pandangan ulama'-ulama' tentang taraib ni. Pusat benih keluar daripada badan orang perempuan ni. Dan ada juga yang mengatakan umpamanya daripada Ibnu Abbas menyebutkan bahawasanya katanya diceritakan oleh Zujjaj. Zujjaj mengatakan taraib ni adalah, kata dia, 4 tulang daripada belah kanan dada dan 4 tulang daripada belah kiri dada. Maknanya tengah lah. Kan? Itulah taraib. Jadi kebanyakan yang mengatakan taraib itu iaitu tengah-tengah dada lah bagi orang perempuan. Itu dibahaskan oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih, kata dia. Kemudian disambung lagi perbahasan tu, panjang rupanya taraib ni. Kata dia, bila Allah Ta'ala bentuk manusia yang terdiri daripada juzuk-juzuk yang lain, daripada daging, daripada tulang, daripada urat, kan, daripada darah, itulah dia komponen-komponen penting untuk bentuk manusia. Disebutkan dalam kitab tafsir, kata Imam Qurtubi, bahawasanya air benih lelaki ni sebenarnya dia membentuk tulang dan saraf. Yukhlaqu min ma'ir rajul alladhi yakhruju min sulbihi al-azmu wal asab. Katanya dibentuk daripada benih lelaki ni, Allah Ta'ala bentuklah tulang dengan saraf. Adapun wa min ma'il mar'ah, daripada benih orang perempuan, Allah Ta'ala jadikan daging dan darah. Daging, darah, itu daripada benih orang perempuan. Tulang, saraf, itu daripada benih orang lelaki. Itu kata Imam Qurtubi membahaskan ayat yakhruju min bainus sulbi wat taraib. Dan ada juga pandangan tapi tak kuat, sebab di sini disebutkan waqila dan dikatakan. Jadi tak ada siapa yang kata. Cuma Imam Qurtubi mendengar bahawasanya benih orang lelaki dia sebenarnya turun yang zilu minad dimagh, daripada otak. Kemudian dia berhimpun di bawah. Jadi kemaluan lah dengan izin. Di situlah dia berhimpun, asalnya daripada otak. Kata waqila. Kemudian dibahaskan oleh Imam Qurtubi, tak ada salah yang nak ngembah macam tu dah. Sebab kalau daripada otak pun dia akan turun melalui bahagian dada, sulbi dia akan turun. Jadi boleh pakai pandangan orang ini, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi panjanglah perbahasan tentang penciptaan manusia ni.
Jelaslah manusia itu dijadikan daripada dua air, kata Ustaz Ahmad Sunhaji, yang memancar. Itu air mani dari pihak lelaki dan air mani dari pihak perempuan. Kedua-duanya memancar dari buah dan ovari. Dan kedua-dua organ tersebut bekalannya datang dari tulang sulbi dan tulang dada. Itu dua tempat bekalan manusia ni diciptakan Allah. Maka sebutir telur yang mengandung sebiji sel sperma, jadilah ia segumpal darah, alaqah, lalu membentuk beberapa banyak sel yang akan menjadi pula seketul daging, mudghah, dan membentuk lebih banyak lagi sel-selnya sehingga menjadi janin. Bila janin itu sempurna kejadiannya, terbentuklah tubuh yang menjadi manusia. Maka air itulah yang menumbuhkan makanan, dan makanan yang dimakan manusia dipersatukan di dalam tubuhnya. Kemudian dipersatukan pula dua jenis manusia yang akan menjadi ibu dan bapa. InsyaAllah Allah Ta'ala buat kita ni tuan-tuan. Panjang lebar cerita bagaimana Allah Ta'ala mencipta manusia. Supaya apa tu? Supaya kita sadar diri tuan-tuan. Akhirnya kita tahu hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bawah ni tu ayat innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Ta'ala suruh pandang kita asal penciptaan. Kemudian dicerita kita daripada mana? Bukan daripada umeh, belian, intan. Sepatutnya kita ni khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang paling hebat dalam ke bumi ni. Diamanahkan untuk memakmurkan bumi. Ciptalah kita daripada bahan-bahan yang lebih hebat-hebat. Daripada belian, zamrud, kilat-kilat manusia ni. Lawa-lawa kan dia khalifah. Tapi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Ini jadi daripada air yang keluar, kata saya, Syekh apa itu? Daripada dua lubang kencing tu pun kan, daripada lubang kencing pun manusia dah besar diri dah. Kan? Keluar daripada tempek keluar kencing pun dia besar diri dah. Cuba bayangkan kalau manusia diciptakan daripada emas kau belian kau. Lagi ramailah yang jodoh nanti. Kan? Sebab itulah Allah Ta'ala suruh pandang. Tengok kamu tu. Ujung ayat tu, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah sememangnya berkuasa untuk mengembalikannya, yakni hidup sesudah mati. Ayat yang ke-8. Yakni sesungguhnya Allah yang dapat menciptakan manusia pada kali pertama, tentulah berkuasa mengulang ciptaannya pada kali kedua atau selepas mati dihidupkannya semula. Itu maksud ayat innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu untuk mengembalikan manusia hidup balik sesudah mati laqadir. Allah Ta'ala tak lam tu nak beritahu takkid. Memang sungguh-sungguh berkuasa. Dibahaskan oleh Imam Qurtubi di sini. Apa maksud laqadir ni? Katanya ai ala raddil ma'i fil ihlil. Maksud manusia ni, Tuhan berkuasa tu bukan sekadar hidup jadian balik. Dia berkuasa untuk mengembalikan kembali benih tu masuk ke dalam salurannya, tempek Bukan hidup kan? Dah keluar, masuk balik. Pergi ke sulbi balik. Masuk ke taraib balik. Boleh aku buat macam tu. Itu maksud ayat ni, kata Imam Qurtubi. Kadzalika qala Mujahid wa Dhahhak. Itu pendapat Imam Mujahid dan Dhahhak. Bukan saja nak hidup balik, tapi nak masuk air itu balik, benih itu ke dalam tempatnya. Kalau lelaki ke sulbi, kalau perempuan ke taraib. Allah Ta'ala boleh ya. Kata Mujahid dan Dhahhak. Begitu juga yang disebutkan wa kadzalika qala Ikrimah. Kemudian ditambah oleh Dhahhak lagi. Wa 'anid Dhahhak aidan annal makna. Dhahhak juga mengatakan maksud ayat innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Ta'ala berkuasa ni mengembalikan manusia ni. Kata dia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkuasa untuk mengembalikan manusia dah jadi ni, jadi air balik. Boleh. Maksud juga ayat ini, innahu ala raj'ihi laqadir ni, beri maksud juga bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan orang tua jadi muda balik. Dah tua orang tu, jadi muda balik. Boleh ya? Kan nanti kita tak kita dah terlangkau kan surah Yasin ni. Mati hidup balik tu. Kan? Dan surah Yasin tu surah dekat Masjid An-Nur kita nak sampai tu. Macam mana zaman tu Allah Taala hidupkan orang
Dia hidup berapa saat, berapa lama, tahun juga. Lepas dia mati. Lepas tu dia mati balik. Tua jadi muda balik. Mati jadi hidup. Dah mati hidup. Boleh. Atau wa minasyabab ilal kib. Dah daripada muda ke tua. Ni siapa yang seret kita ni, umur kita ni kan. Elok muda, lama, tua. Tentulah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerja masa. Bukan kerja masa. Semua orang kata masa. Selalu orang kata masa. Bahaya cakap macam tu. Biarlah masa menentukan. Masa tak tentu siapa-siapa dah. Tuhan yang tentukan, bukan masa. Kok Allah Ta'ala tak nak buat masa ni, dia kaitkan kita dengan benda lain, boleh. Apa benda Ustaz? Tak tahu kita dah sebab kita manusia. Selalu orang cakap, masa, ini biarlah masa menentukan. Masa tak pernah tentuan apa-apa. Yang tentukan Allah Ta'ala. Kamu juga orang sebut, kalau cikgu marah nak beri, apa sebut? Kau ni sebenarnya, pengurusan masa kau lemah. Masa lagi kena, sihat masa. Pengurusan masa kau lemah. Bukan pengurusan masa yang lemah. Kita bukan nak urus masa macam tu je. Diri tu yang kena urusan. Lalu cikgu cakap, pengurusan masa kau ni lemah lah. Mutua marah cikgu. Kamu ni, saya tengok cikgu-cikgu ni, pengurusan masa lemah. Masa patut 7 setengah, kata dia. Pukul 8 pun sampai, kata dia. Bukan pengurusan masa. Kita bukan nak urusan masa. Diri kita yang kena urusan. Masa macam tu je. Dia pukul 8, pukul 8, pukul 9, 9, 10. Tak ada pernah ubah. Dah ke 10, dah ke 11, naik ke 10, dah ke 9 balik. Ke 8, naik 9. Tak ada. Macam tu je masa. Apa yang kita kena uruskan? Bukan menguruskan masa. Menguruskan diri kita. Pukul 7 setengah. Kat mana kita? Masuk kelas. Kita dah tempatkan diri kita dalam kelas. 10 suku. Mana rehat? Masa tu kat makan. 10 suku kita tempat diri kita. Tempat kat 10 suku. Masa rehat. Kan? Pagi, subuh. Dah tempatkan kita kat majlis surau. Kita menguruskan diri, bukan mengurus masa. Siapa nak suruh urus masa? Tak payah urus masa dah. Masa ni Tuhan yang uruskan. Orang sebut pengurusan masa lemah. Tak. Yang lemah bukan pengurusan masa. Pengurusan diri itu lemah. Manusia ni, dia lemah mengurus diri dia sendiri. Bukan mengurusan masa. Masa tu elok jalan tu. Kan? Pusing siang-siang, malam-malam, pagi-pagi, potang-potang. Ni yang berlaku hari ni lah. Jadi bukan masa tentu dah, Allah Ta'ala menentukan. Kan? Allah Ta'ala yang menentukan. Mana tadi Innahu ala rad'ihi laqadir tadi. Ada tak lagi? Ini tuan? Ayat 9 kan? Habis kat situ tuan-tuan. Jadi banyaklah tu. Sampailah kata Imam Qurtubi kata Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan orang yang mati, menghidupkan orang yang telah mati. Dan inilah pandangan yang banyak dipakai oleh kebanyakan ahli tafsir. Innahu ala rad'ihi laqadir, maksudnya Tuhan berkuasa apa? Menghidupkan kembali orang yang mati, hidup balik. Orang yang mati, hidup balik. 9. Ambil sikit masa lagi tuan-tuan ni. Yaumatu balas sara. Apa tu? Yaumatu balas sarair. Pada hari dinampakkan segala rahsia. Pada hari kiamat besok Allah Ta'ala nampakkan segala rahsia. Ayat ini juga menunjukkan betapa lemahnya kejadian manusia. Maka ia digesa supaya mengakui adanya hari akhirat, iaitu hari dinampakkan rahsia yang tersembunyi dalam hatinya dan akan dikesan adakah ia mempunyai akidah, kepercayaan dan niat yang baik, maupun sebaliknya mempunyai kepercayaan sesat dan niat yang busuk lagi jahat. Pada waktu itulah manusia sedar bahawa dia tidak ada mempunyai kekuatan untuk menolak seksaan dan tidak akan dapat memperoleh pembantu yang akan menolong menebus dosanya atau melindunginya kecuali kekuatan dan pertolongan itu datangnya daripada Allah. Itu ayat yang ke-10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka tidak ada sama sekali manusia itu mempunyai kekuatan dan tidak pula mempunyai penolong. Makna besok yaumatu balas sarair, di hari akhirat Allah Ta'ala akan bongkar semua yang dikandung oleh hati kita, yang kita jelaskan, yang kita sembunyikan besok di akhirat. Semua Allah Ta'ala ceritakan. Dulu dia ni cenia. Dia ni berundam dengan orang ni. Dia ni gemuk dengan orang ni. Dia ni marah dengan orang ni. Semua Allah Ta'ala tunjukkan tuan-tuan. Semua Allah Ta'ala tunjukkan di akhirat nanti.
Itu sebab jangan simpan rahsia-rahsia yang buruk-buruk dalam jiwa kita ni. Besok semuanya akan dikeluarkan oleh Allah. Jadi tublas sarair, dinampakkan oleh Allah segala rahsia ni, maksudnya iaitu Allah Ta'ala keluarkan dia daripada simpanan ni dalam hati kita. Iaitu apa? Apa yang dikeluarkan tu? Apa saja yang dirahsiakan oleh manusia min khairin au syarrin wa atmarahu min imanin au kufrin. Yang jahat, yang baik, yang dia pernah simpan dalam hati, Allah Ta'ala tunjukkan. Iman, kufur dia simpan juga, semua Tuhan tunjukkan. Kok dia tu hipokrit, munafik, Allah Ta'ala akan tunjukkan pada orang ramai. Dia dulu hipokrit, munafik, bohong. Kok dia ni beriman sungguh-sungguh, kuat imannya, Allah Ta'ala akan tunjukkan dia. Pada hari itulah yang disebut dalam surah Waqiah tu kan. Ada orang yang Allah Ta'ala angkat, ada khafidatur rafi'ah. Ada yang khafidah yang Tuhan hinakan, ada yang rafi'ah, ada yang orang angkatkan. Pada hari itu Allah Ta'ala tunjukkan pada kita semua rahsia-rahsia yang kita kandung dalam dada kita. Sehingga kata Imam Qutubi di sini dibawakan satu hadis mengingatkan manusia. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi bersabda, Iktamanallahu ta'ala khalqahu ala arba'. Allah Ta'ala telah mengamanahkan makhluknya dengan 4 perkara. Jadi 4 perkara ni amanahkan, amanah besok semua akan dipertanggungjawabkan. Semua rahsia-rahsia kita akan Allah Ta'ala tunjukkan. Termasuk amanah. Kerana amanah ni Tuhan beri kat kita, kita tunaikan tidak? Kita mungkin boleh kata kat orang dah tunaikan, tapi sebenarnya tak ditunaikan. Contohnya Allah Ta'ala akan tunjukkan apa yang kita sembunyikan daripada amanah Allah Ta'ala. Nabi sebut Allah Ta'ala mengamanahkan kepada makhluknya 4 perkara. Apa dia? As-salah, semayang, saum, puasa, zakah, bayar zakat, al-ghusl, mandi janabah, mandi wajib. Dialah wahyas sarair allati yakhtabihu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah. Inilah di antara yang akan Allah Ta'ala nampakkan di hari kiamat. Sebab apa pula? Semayang. Siapa tahu kita semayang? Nampaklah pergi surau di masjid. Elok buat motor masjid. Mana ni pergi semayang. Habis kat masjid, duduk tepi tu main telefon anak kita. Kawan ni umur dah 18 tahun, 19 tahun. Mak tanya, balik semayang Jumaat tadi? Semayang mak, ramai waktu orang tu. Itu amanah Tuhan. Besok ditipu mak. Sebab nak main motor kan, anak kita kan. Besok Allah Ta'ala akan tunjukkan. Tak semayang, amanah. Zakat, puasa. Siapa tahu kita puasa tak puasa? Nampak puasa memang sama, bersahur dengan rumah. Kan, lepas tu pergi sekolah. Dalam pejabat kita seorang ya, kita mentaragah, ompek roti jagung, pek kotul, siap pasak, pek batang, sehat je balik rumah. Puasa bang, ya Allah latih waktu rasa hari ni. Sonak rasa dadu ni nahan lapar. Padahal sonak paut, roti dah pek kotul masuk. Siapa tahu? Tak ada orang pun tahu-tahu. Tuan tak puasa orang. Boleh je kita lentong orang. Ini amanah Tuhan, kita rahsiakan. Tuhan akan tanya tentang puasa. Was zakah, bayar zakat. Siapa nak tanya tuan-tuan bayar zakat fitrah tak? Cik Mahmud bayar zakat fitrah tak? Contoh kan? Dah bayar dah. Siapa orang tahu tu bayar tak bayar? Padahal tak bayar. Banyak zakat ni tuan, wan simpanan banyak tu, pension ni banyak simpan duit bayar dah. Saya bondo tu yang pertama saya bayar dia. Ingat tak ada bayar pun lagi. Besok ni Tuhan nampakkan. Termasuk juga wal ghusl, mandi janabah, mandi wajib. Kan? Itu hari ni tuan-tuan, saya kadang-kadang tengok anak-anak Islam kita ni yang cacat rambut tu. Warna kan? Tu apa yang dia bagi alat tu, bondo tu, bahan tu, dia punya material barang tu dia menahan air tu. Oh bayang macam mana dia nak mandi kalau perempuan tu. Nanti dia suci, datang haid mandi sampai bila tu. Badan tak suci macam mana nak semayang, macam mana nak puasa. Anak lelaki. Hari ni yang susu hati orang cat-cat rambut tu. Tak ada sebab. Hari ni kuku, warna lagi, tu semua bondo-bondo yang menahan air. Malang. Besok Allah Ta'ala nampakkan ni semua ni, kata Nabi, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab itu di sini panjang lagi ni, ada disebut oleh daripada Zaid bin Aslam, katanya Nabi sebut amanah Tuhan tu besok Tuhan tunjukkan ada 3. Tadi 4 ni 3. Semayang, panjanglah saya terjemah ni. Semayang, puasa dan mandi junub. Allah Ta'ala telah mengamanahkan kepada anak Adam semayang. Kalau dia nak, fa in syaa qala sallaitu wa lam yusalli. Kok dia niat, dia boleh sebut aku dah semayang lah, padahal dia belum semayang lagi. Kemudian Allah Ta'ala amanahkan kepada anak Adam puasa. Kalau dia nak, dia kata aku puasa, padahal dia tak puasa. Allah Ta'ala amanahkan kepada anak Adam ini mandi junub. Kalau dia nak, dia boleh kata aku dah mandi, padahal dia tak pernah mandi pun. Mandi pun tak tahu di mana. Kan? Sebab tu dah disebut dalam ujung hadis ni, iqra'u in syi'tum yauma tublas sarair. Bacalah ayat. Pada hari itu semua rahsia dinampakkan oleh Allah. Jangan main-main dengan amanah-amanah. Dan sehingga akhirnya di sini ada satu hadis antara lain lagi amanah ini yang Allah Ta'ala sebutkan di sini, satunya disebut al-wadi'ah. Ibnu Mas'ud menyebutkan yughfaru lisyahid illal aman. Orang-orang yang mati syahid, dia diampunkan dosa, semua dosa diampunkan, kecuali amanah dia tak lapis. Disebutkan wal wudu minal amanah. Ini Ibnu Mas'ud sebut wudu ni pun sebahagian amanah Tuhan. Macam mana nak sah semayang kalau wudu pun tak sah? Kata Ibnu Mas'ud, solat, mayang, zakat daripada amanah. Solat, zakat pun amanah. Wadi'ah minal amanah. Wadi'ah ni sesuatu yang orang amanahkan kat kita. So jaga kau, suruh apa kau, amanah orang kat kita lah. Kata Ibnu Mas'ud, wadi'ah ni lah, amanah orang kat kita ni lah, asyaddu zalik. Ni yang paling kuat, yang paling besar tanggungjawabnya. Sehingga besok di hari akhirat, orang-orang yang khianat dengan amanah ni, dia diamanahkan sesuatu kan oleh orang, dia sanggup menerima amanah tu, tetapi dia khianat, dia tak tunaikan amanah itu. Maka kata Ibnu Mas'ud, di akhirat besok, benda barang yang diamanahkan kat dia tu suruh jaga apa benda-benda dia suruh jaga, tak dijaga besok di akhirat barang tu akan diambil, fayurma biha fi qa'ri jahannam. Allah Ta'ala campakkan, malaikat Allah Ta'ala campakkan di dasar api neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, keluarkan barang tu, tak jatuh tu, pergi ambil. Dia pun ambil dah susah payah ke dalam neraka, habis terbakar dia. Dia pun ambil, letakkan ke tongkuk yang bawa keluar. Jatuh balik kalung tu dalam neraka, masuk neraka balik. Ambil, jatuh balik, ambil, jatuh balik. Allah Ta'ala azab orang yang dia sanggup menerima amanah, tetapi sebenarnya dia khianat dengan amanah yang Tuhan beri. Sebab itu amanah ni tuan-tuan besar. Sehingga Nabi sebut, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah, sikap amanah. Maknanya tak sempurna iman. Bukan tak ada iman apa, maknanya tak ada iman ni, maknanya tak sempurna iman orang. Jadi amanah ini sesuatu yang menyempurnakan keimanan manusia. Sebab itu jangan main dengan amanah ni. Orang takut nak terima amanah ni, tapi sebahagian orang dia syukur pula, semua nak dibuatnya, padahal dia tak mampu buat. Diterima. Kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj, orang itu ditamsilkan, dibayangkan dalam perjalanan itu seperti orang yang mengangkat kayu tak dapat angkat, dia tambah beban lagi. Dia cuba angkat, tak dapat angkat, kurang tak, dia tambah lagi. Tak dapat angkat, dia tambah lagi. Ni dah borak ni, tambah lagi. Bayangan kepada orang atas muka bumi ni, dia dah amanah dia kena buat, dia tak mampu nak buat. Dia cari amanah lain pula, benda lain nak dibuat. Tak, semua benda nak dibuat aja. Padahal tak mampu. Tak mampu. Maka orang ni besok di akhirat dia akan mendapat susah kerana tidak menjalankan amanah. Sebab tu tuan, kalau tak larat, janganlah kita tanggung amanah. Akhirnya kata Ibnu Umar, Allah pada hari akhirat akan menampakkan kullu sirrin khafiyyin, semua rahsia-rahsia yang tersembunyi. Dan apa yang Allah nampakkan tu besok di akhirat, ini yang paling menakutkan, fayakunu zayyinan fil wujuh wasyinan fil wujuh. Sama ada rahsia tu bila Tuhan nampakkan, dia menjadi perhiasan dalam diri. Tuhan tunjukkan
Rupa-rupa dia ni. Lapis yang isyak balik. Lapis yang zuhur balik. Orang mengutuk. Apalah. Tak habis hidup ni buat benda yang wajib je dah. Takkan. Nampak acik tu siapa nama acik? Kasim lah. Ada Kasim ni? Tak ada Kasim kan? Tak ada Kasim. Kata Kasim tu sembahyang sini. Lepas yang sembahyang isyak balik. Lepas yang zuhur balik. Lepas subuh balik. Mungkin ada yang bunyi tu. Ayo, wajib acik tu. Mayang dah. Okey dah. Nampak istiqomah Acik Kasim tu. Tapi takkan buat yang wajib. Buatlah yang sunat. Dia tak tahu. Cik Kasim tu, dia sembahyang sunat ke rumah. Orang pun tengok, apa? Umur dah 70, mayang lah sunat. Bila lagi nak buat yang sunat? Padahal kawan tu, tak ada orang nampak. Kan? Ataupun dia berserokah. Orang tak tahu. Benda-benda ni rahsia dia. Inilah maksud dia. Fayakunu zayyinan fil wujuh. Mungkin rahsia-rahsia itu tunjuk besok, dia akan sama ada dia jadi perhiasan. Yang jadi perhiasan tu macam tu lah. Rupa-rupa, ya Allah, dulu rupa dia sembahyang sunat banyak lagi pada kita yang memakak-makak kat surau ni. Kita ada cuti dia tak pernah balik rumah, dia tahu sembahyang sunat. Kita kalau balik rumah nak sembahyang sunat, berubah-ubah tengok berita pula, berhenti kat TV dulu, tu tinggal sembahyang sunat. Tu kita. Dia tak pernah miss. Rupa-rupa kat rumah dia buat. Rupa-rupa yang banyak dia bersedekah. Rupa-rupa banyak bodoh dirahsiakan. Kebaikan-kebaikan yang tak tahu. Bila Allah Ta'ala nampakkan, dia akan jadi zayyinan fil wujuh. Perhiasan untuk dia. Ada yang syinan fil wujuh. Rahsia yang Allah Ta'ala nampakkan tu dia jadi benda yang mencacatkan wajahnya. Rupa-rupa dulu dia banyak menderma apa sembarang. Rupa-rupa dia riak. Tuhan pun tunjukkan. Nak suruh orang panggil dia penderma rupa hang itu. Dulu mak montua datang rumah patut ada kajian berjemaah. Macam-macam tunjukkan. Kan. Semua yang kita buat yang tak betul tu bila ditunjukkan dia akan jadi syinan. Jadi catatan. Jadi maknanya tuan-tuan ayat yaumatu bil sarair ni sama ada besok dia akan jadi alamat sebagai tanda kemuliaan manusia itu sendiri ataupun kemungkinan rahsia itu keluar menjadi sesuatu yang mencacatkan, memburukkan wajah kita di akhirat. Jadi semuanya bergantung kepada amalan yang kita buat. Itu sebab tuan-tuan masa kita temu ke bumi ni sesamalah kita ingat-mengingat, beramal kan sebelum kita mati. Kita pun tak lama tuan-tuan. Umur kita semua dah 50, 60 kan. Takut kita. Saya takut kita orang sebab rasa macam-macam kita tak buat lagi. Tapi takut-takut pun kita takkan mati dah. Takkan tak mati dah, tak takut-takut. Siapa takut tak mati ya. Takutlah kita ramai. Tapi takut kau berani kita akan mati juga. Jadi kita buatlah istiqdad, persediaan untuk bertemu dengan Allah. Yang ada tuan-tuan harapan kita lah. Sementara kita masih hidup ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua kesalahan kita. Dan kita mana-mana ruang-ruang kebaikan tu yang kita boleh buat, kita buatlah semampu yang kita boleh. Kan? Mudah-mudahan kesungguhan kita buat kebaikan ni Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmat. Kesungguhan kita mohon ampun ni Allah Ta'ala pandang dengan belas kasihan. Mudah-mudahan semua kesalahan kita dulu-dulu yang lampau-lampau banyak tuan-tuan Allah Ta'ala ampunkan. Mudah-mudahan walaupun kita sikit buat amalan, hendaknya biarlah diganjari dengan pahala yang besar. Dan saya ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, jangan tinggalkan satu amalan iaitu selawat kepada Rasulullah SAW. Tak banyak sikit tuan-tuan. Setiap hari mesti ada waktu khusus kita selawat. Semayang tak dapat 3, dapat 2, tak dapat 2 sekali tak boleh. Bacalah selawat-selawat tu mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang bakal mendapat syafaat Nabi kerana kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku di hari akhirat adalah orang mereka-mereka yang paling banyak selawatnya kepada aku masa dia hidup di dunia. Jadi kita banyak yang selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat kubra daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab tuan, saya khabar. Tak dapat, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya. Kau ada lah. Kau tak ada, kita berhenti kat sini.
Sebab orang Rambau ni dia memang culik. Dia dengar dia faham. Jaranglah nyoal tu. Allahu Akbar. Kalau tak ada tuan kita berhenti kat sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.